Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengurusi Hajatan Kuasa Masjid Kampung Parikasih, tuan-tuan ahli para jamaah yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Kita berjumpa lagi pada malam ini dalam siri Tazkirah Kuliah Maghrib. Dan pada kali ini saya akan menyampaikan tajuk iaitu Taubat. Fasal Taubat. Walau bagaimanapun, sebelum kita teruskan bicara kita pada malam ini, malah kita sama-sama membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan majlis yang diadakan pada malam ini dalam keredaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam mencari keredaan Allah, kita adalah manusia biasa yang mana pernah disebut oleh Rasulullah SAW bahawa manusia itu adalah tempat salah dan tempat lupa. Maknanya kita ini memang ada melakukan kesalahan dan juga kita ada melakukan kelupaan, lupa. Untuk itu tuan-tuan, sebagai pembersihan diri kita, hati dan sanubari kita terhadap Allah SWT, maka perlulah kita bersihkan diri kita, dan caranya ialah dengan melakukan taubat, atau disebut sebagai, kalau orang-orang kampung kita sebut tobat. Itu bahasa Jawanya tobat, bahasa Melayunya taubat. Kerana apa tuan-tuan? Kerana taubat itu sangat dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada kita telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan rukun Islam seperti fardu sembahyang, puasa, zakat, haji, dan kewajipan yang wajib kita lakukan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka dalam menjalani kehidupan kita kadang-kadang kita ada masanya terlupa, ada masanya kita melakukan kesalahan kepada Allah SWT. Untuk itu, mau tidak mau, untuk membersihkan kesalahan dan lupa tersebut, kita perlu bertaubat. Kerana apa tuan-tuan? Itu yang saya sebut tadi, bahawa taubat itu sangat dituntut. Maknanya dituntut, kita disuruh kita bertaubat. Jangan kita mengaku, oh aku tak ada salah, aku tak pernah lupa, sembahyang aku telah aku lakukan. Tetapi dalam keadaan sembahyang
mungkin kita ada kesalahan dalam sembahyang. Mungkin kita ada khusyuknya kurang. Itu pun satu kesalahan. Ataupun lewatnya kita melakukan sembahyang, ataupun kita terlepas terus daripada waktu yang diwajibkan. Itu juga adalah salah satu daripada kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu tuan-tuan, tujuannya apa? Membersihkan diri dan hati. Membersihkan diri dan hati. Kerana pembersihan diri itu amat penting. Pembersihan diri itu amat penting. Dan ubat pembersihan diri ini tidak ada dijual di mana-mana kedai ubat, hospital, atau di mana saja, tempat bomoh dan sebagainya. Tidak ada. Sedangkan Rasulullah SAW ketika hendak di Isra' Mi'rajkan, kan ada dalam sejarahnya Rasulullah SAW dibawa ke Telaga Zamzam dan dibelah, disuci hatinya. Kenapa tuan-tuan? Bukan kerana Rasulullah SAW ada dosa, bukan kerana Rasulullah SAW ada perkara-perkara hasad dengki dalam hatinya. Rasulullah itu adalah manusia yang dijamin, dilindungi oleh Allah SWT daripada perkara-perkara maksiat, atau disebut sebagai maksum, makna terpelihara. Itu sebenarnya simbolik untuk umat-umat Nabi Muhammad SAW. Simbolik saja. Jadi kita sebagai umatnya yang banyak melakukan kesalahan, maka perlulah kita melakukan taubat. Sedangkan Nabi Adam manusia yang mula-mula dijadikan oleh Allah SWT, apabila saja dia tiupkan rohnya dalam diri Nabi Adam, maka hiduplah Nabi Adam. Selepas daripada itu, Nabi Adam ditempatkan di dalam surga. Ini kita cerita, sebelum ni kita dah cerita pun, tapi sebagai ulangan untuk ingatan kita. Bila sebut didudukkan dalam surga, maka Allah Ta'ala memperingatkan kepada Nabi Adam supaya jangan mendekati, menghampiri pohon huldi. Itu adalah larangan Allah Ta'ala. Tapi walau bagaimanapun iblis menggoda, maka makanlah Nabi Adam akan buah huldi. Maka dengan itu ia telah melakukan satu kesalahan, atau derhaka kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala mencampakkan Nabi Adam ke dunia. Jadi kita ini adalah keturunan ahli surga. Apabila sampai saja di dunia, Nabi Adam sedar bahawa dia telah melakukan kesalahan. Aku rupanya dah melakukan kesalahan, dan aku hilang nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada aku, kerana aku sebelum ini dapat nikmat yang sangat baik, duduk dalam surga. Dan pada ketika itu Nabi Adam memohon maaf ataupun bertaubat kepada Allah Ta'ala. Satu kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam, taubatnya mengikut pendapat ulama 40 tahun. Satu kesalahan 40 tahun Nabi Adam bertaubat dengan menyebut Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi itu nabi. Nabi dia sedar bahawa dia ada kesalahan. Nabi Yunus begitu juga, yang telah saya ceritakan dulu. Bila dia sedar saja, dia dicampak di laut, lepas itu dimakan, ditelan oleh ikan nun. Apabila sampai saja dalam perut ikan nun,
Maka Nabi Yunus pun sadar bahwa dia telah melakukan kesilapan. Apa kesilapannya? Yaitu meragui janji Allah Ta'ala. Dan itu adalah satu tauladan bagi kita supaya kita jangan ragu akan janji Allah Ta'ala. Nah, kita jangan bersangka tak baik. Bersangka tak baik dengan Allah Ta'ala. Meragui janji Allah Ta'ala. Ceritanya saya dah ceritakan dulu. Maka pada ketika itu, bila Nabi Yunus berada dalam perut ikan nun, ketika itulah Nabi Yunus sadar bahawa dia telah melakukan kesalahan dengan Allah Ta'ala. Lalu beliau memohon ampun, bertaubat dengan Allah Ta'ala dengan melafazkan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu saja taubatnya. Taubat yang Nabi Yunus lafazkan. Dan kita pun selalu gunakan lafaz tersebut, kalimah tersebut, kita gunakan ketika kita melakukan solat hajat. Bagi kita yaitu untuk membersihkan diri dan hati, maka hendaklah kita bertaubat. Ketika Nabi Muhammad hendak di-Isra Mi'rajkan, tadi saya ceritakan tadi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabin, bahwasanya sesungguhnya Allah sangat kasih kepada orang-orang yang bertaubat. Allah sangat kasih kepada orang yang bertaubat. Walaupun kita buat kesalahan, tapi kita taubat. Walaupun kita melakukan kesilapan, kita bertaubat. Allah suka. Yang Allah tak suka, kita buat salah, kita buat silap, tapi kita tak minta maaf dengan Allah Ta'ala. Kita tidak bertaubat. Ataupun bertaubat, tapi kita melakukan lagi. Taubat, melakukan lagi. Itu namanya taubat lombok ataupun taubat sambal. Waktu kita makan terlalu pedas, waktu itu cakap kapok aku, tak nak makan lagi. Tapi bila kita rasa dah hilang dia punya rasa pedasnya, kalau makan tak ada pedas, tak sedap. Mesti nak cari sambal. Gitulah. Itu namanya taubat lombok. Dan firman Allah Ta'ala lagi, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Ini seruan Allah Ta'ala kepada kita. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala menyuruh kepada kita, bertaubatlah kamu kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala tujukan kepada kita orang-orang yang beriman. Kita ni orang-orang yang beriman, insya-Allah. Sebab kita nak tahu yang kita ni beriman, kita ikut garis panduan yang Allah Ta'ala telah tunjukkan. Kalau kita telah melakukan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, maka kita adalah termasuk dalam orang yang beriman. Ayat yang selalu saya ulang-ulang, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang beriman itu ialah orang-orang yang percaya kepada perkara yang ghaib. Yang ghaib itu yang tak nampak. Maknanya kita percaya kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak nampak. Kita percaya kepada yang tak nampak itu, malaikat. Malaikat tak nampak. Syaitan tak nampak. Surga tak nampak. Neraka tak nampak. Bila sebut neraka, maka saya suka mengingatkan kembali kepada tuan-tuan. Agak-agak kalau saya tanya kepada tuan-tuan, ingat lagi tak hari Jumaat lepas apa tajuk khutbah?
Tajuk khutbah hari Jumat apa? Yang lepas. Kalau ingat memang tuan-tuan memperhatikanlah. Mengambil apa ni memang prihatin. Kalau tak ingat, mungkin tak ingat, ataupun mungkin masa itu tak dengar, ataupun terlelap, kan? Tak apalah, kita sangka baik. Benda tu dah 3 hari, lupalah, kan? Apa dia? Iaitu seksaan neraka. Bila disebut seksa neraka, kecut tuan-tuan, takut. Ada disebutkan 7 perkara bagaimana Allah Ta'ala menyiksa orang-orang yang masuk dalam neraka. Itu sebenarnya kita kena dengar sekali perkara-perkara yang menyakitkan, yang menyedihkan, yang azab bagi kita. Supaya kita sedar dan kita ingat, sentiasa kita ingat perkara-perkara tersebut, mengelakkan daripada berlakunya kepada kita. Itu dia. Disebutkan pada minggu lepas, Jumaat lepas. Pak Imam dah baca. Seksaan neraka. Itu wajib kita percaya. Tak nampak. Neraka tu tak nampak. Wajib kita percaya. Surga tak nampak. Wajib kita percaya. Jadi kalau kita nak percayakan surga tu seronok, nikmat, maka kita kena lakukan. Sebab Nabi Muhammad SAW dah mengajarkan kita, engkau nak masuk surga macam ni. Ada 7 perkara yang sepatutnya kita jangan kita lupakan. Maknanya kita jaga 7 sunnah Rasulullah yang perlu kita jaga. Sebab kita nak mengelakkan daripada neraka dan kita nakkan surga. Apa dia? Yang pertama, solat tahajud. Kita dah taubat tadi, melakukan taubat, hati kita dah bersih, Tuhan dah suka. Bila Tuhan suka, kita ingat pula dengan apa yang Rasulullah SAW pesan kepada kita, ajarkan kepada kita. Yang pertama, ada 7 sunnah Rasul yang kita perlu jaga. Pertama, solat tahajud. Solat tahajud, tuan-tuan. Bila kita combinekan antara sunnah Rasulullah SAW, sunat Rasulullah SAW dengan apa yang disebut di dalam nasihat kubur, dan juga apa yang dipesankan oleh Wali Songo, ada persamaan. Ada persamaan, tuan-tuan. Kata Wali Songo, tombo ati ono 5 perkara. Yang pertama, baca Quran. Yang kedua, solat wengi lakonano. Itu kata ingatan Wali Songo. Solat malam kerjakan. 1. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada solat tahajudnya. Kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada solat tahajud. Maknanya kalau kita solat tahajud, mulia gitu. Hanya 2 rakaat pada waktu malam. 2 rakaat pada waktu malam, dan setelah kita bangun daripada tidur, maknanya terjaga daripada tidur, baru dinamakan solat tahajud. Itu kata Rasulullah SAW. Kata Wali Songo, suruh solat tahajud. Dan kata kubur pula, kubur mengingatkan kepada kita, aku adalah tempat yang paling gelap. Aku adalah tempat yang paling gelap. Tidak ada tempat yang lebih gelap melainkan aku, kata kubur. Maka terangilah aku dengan solat tahajud.
Jadi tiga ni antara nasihat kubur, sunnah Rasulullah SAW, dan nasihat Wali Songo ada bersamaan. Ada bersamaan. Dan hadis Rasulullah SAW yang artinya tadi saya dah sebut. Maka orang yang rajin solat tahajud dapat perkara ataupun keutamaan yang tidak didapatkan oleh orang lain, walaupun ianya sekalipun ianya solat fardu begitu khusyuk. Jadi maknanya orang yang solat tahajud itu melebihi keutamaan daripada orang yang solat fardu walaupun dia khusyuk. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi, semulia-mulia solat selepas solat fardu ialah solat malam. Semulia-mulia solat selepas solat fardu ialah solat malam. Maknanya kita solat ni kewajipan kita. Solat adalah kewajipan kita yang mesti kita lakukan. Dan untuk mendapatkan kemuliaan selepas daripada solat fardu itu, maka solat tahajud. Itu yang pertama. Yang pertama itu. Yang kedua, baca Al-Quran. Ini tujuh sunnah tadi. Yang kedua, baca Al-Quran, kerana ianya menjadi peneman kita dalam kubur. Baca Al-Quran. Tombo ati ono limang perkorone, kaping pisan maca Quran lan maknane. Yang pertama baca Quran serta maknanya. Rasulullah SAW dia menasihatkan supaya baca Al-Quran, kerana Al-Quran itu peneman kita dalam kubur. Kata kubur pula, aku adalah tempat yang paling sunyi. Kalau tadi tempat paling gelap, solat tahajud untuk menerangi solat tahajud. Sekarang tempat yang paling sunyi untuk ramaikanlah aku dengan bacaan Al-Quran. Kan dah diajarkan kita. Saya dah terangkan dulu 7 surah yang jangan kita tinggalkan. Kalau kita tak dapat semua, jangan tinggalkan semua. Paling tidak pun kita dah baca selepas waktu Isya, baca surah Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surah Al-Mulk. Apa dia punya keistimewaan surah Al-Mulk? Siapa-siapa yang membaca surah Al-Mulk selepas waktu Isya, bukan selepas waktu Isya, sebelum ia tidur, maka ianya akan mengelakkan daripada azab kubur, siksa kubur. Orang yang baca surah Al-Mulk 30 ayat ini. Kalau dia baca selepas tu dia meninggal, atau pada masa tu malam tu meninggal, maka dia selamat daripada siksa kubur. Sebab itu kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Mulk 30 ayat. Dan kita boleh baca asal malam. Maknanya sebelum tidur, asal malam. Lepas maghrib pun boleh. Lepas maghrib pun dikira sebelum tidur. Manalah tahu lepas maghrib kita tertidur, terus tidur terus. Jadi selepas maghrib kita boleh baca. Baik. Yang ketiga, 7 sunnah Rasul tadi, yang mesti kita jaga. Pertama tadi tahajud, yang kedua baca Quran, yang ketiga
Jangan tinggalkan masjid. Jangan tinggalkan masjid. Antara ramai-ramai ini adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah SWT karena tidak meninggalkan masjid. Datang ke masjid untuk solat fardu berjamaah. Terutama waktu subuh. Terutama waktu subuh, karena subuh itu adalah menguji seseorang, antara dia itu tahan ke tak tahan dengan godaan, sama ada dia tahan dengan godaan yang setan sentiasa menarik dia supaya jangan pergi, ataupun diri dia kuat untuk pergi ke masjid. Baik, kerana masjid pusat keberkatan. Masjid ini pusat keberkatan. Rasulullah SAW menyebut. Kerana waktu subuh itu banyak kelebihan. Waktu subuh itu banyak kelebihan. Raqatul fajri qabliyatan subhi khairum minad dunya wa ma fiha. Artinya 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum subuh. Jadi siapa-siapa yang datang masjid untuk sembahyang subuh, jangan sampai tak sembahyang 2 rakaat qabliyah. Sunat qabliyah itu 2 rakaat jangan tak buat. Dan kepada Bilal yang nak qomat itu bagi ruang, lambat sikit tak apa. Tunggu kalau orang tu lambat masuk, lambat naik datang, lambat datang, mungkin dia terlambat datang. Bagi ruang, kalau dia datang bagi ruang dia sembahyang dulu. Bagi dia ruang sembahyang sunat qabliyah 2 rakaat. Kerana kelebihannya amat besar. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW tadi yang saya bacakan, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia itu bulat. Atas dunia ada apa? Ada gunung, ada bukit, ada lautan, macam-macam. Lepas tu dan seisinya, isi bumi ada apa? Galian petroleum, emas, biji, bauxite, macam-macam yang ada. Itu semua adalah lebih baik daripada itu semua. Cuma 2 rakaat kita lakukan sebelum subuh, 2 rakaat. Maka beruntunglah mereka yang mengambil keberkatan tersebut, mengambil peluang tersebut. Jadi itu peringatan. Jangan tinggalkan masjid. Lebih-lebih ialah pada waktu subuh. Baik. Kata Nabi dalam hadisnya bermaksud, seandainya mereka tahu, ini bagi laki-laki, bagi laki-laki, seandainya mereka tahu balasan solat berjamaah dan solat subuh berjamaah itu, maka mereka akan datang ke masjid sekalipun merangkak. Kata Rasulullah SAW, seandainya mereka tahu, siapa mereka tahu? Kitalah semua. Orang-orang yang di sekeliling masjid, ataupun yang jauh tapi disanggup pergi masjid, sekiranya mereka tahu bahawa kelebihan sembahyang berjamaah dan sembahyang berjamaah isyak dan sembahyang berjamaah subuh, mereka akan datang sekalipun dengan cara merangkak. Jadi maknanya yang tak datang tu kita anggap dia tak sempat, ataupun dia memang tak tahu. Tak tahu. Sebab kelebihan dia banyak.
Banyak sembahyang berjamaah ni kelebihannya. Kalau kita sembahyang seorang diri, kadang-kadang kita husuknya tu, husuknya tak nampak. Waktu sembahyang kadang-kadang kita ingat sesuatu, dah tak husuk. Ingat sesuatu dah tak husuk. Kadang waktu sujud, kadang waktu iktidal datang tak husuknya. Kalau kita sembahyang seorang diri, dah kira tak husuk. Tapi kalau kita sembahyang berjamaah, satu ketika imam tak husuk, makmum husuk, maka dikira husuk semua. Waktu itu kita tak husuk, tapi kawan kita husuk, semua dikira husuk. Begitulah untungnya kita sembahyang berjamaah. Lebih-lebih lagi kalau kita sembahyang berjamaah waktu isyak dan sembahyang berjamaahnya waktu subuh. Kerana bila waktu isyak kita solat berjamaah, kita dikira setengah malam kita beribadat. Kalau kita sembahyang berjamaah waktu subuh pula, kita dapat separuh malam lagi kita beribadat. Artinya, kalau kita sembahyang berjamaah waktu isyak dan waktu subuh, maka kita seolah-olah beribadat satu malam penuh. Satu malam penuh kita beribadat, walaupun kita tidur nyenyak. Nah, jadi antara yang ada ini adalah orang-orang yang terpilih, dan orang-orang yang terpilih ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, orang-orang yang mengisi masa antara maghrib hingga isya. Yang mana saya pernah ceritakan, satu ketika ada seorang pemuda bertanya dengan Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku ini jenis orang yang tak kuat berpuasa." Maksudnya puasa sunat lah. Dan tak larat nak bangun malam untuk mengerjakan solat malam. Tapi aku ini hati aku ni nakkan pahala yang banyak. Jawab Rasulullah, "Dengar baik-baik kata-kataku ini." "Apa ya Rasulullah?" "Jangan sia-siakan antara waktu maghrib hingga waktu isya." Jangan sia-siakan antara waktu maghrib dengan waktu isya. Jadi tuan-tuan, ini adalah orang-orang yang memang menyahut perbualan antara seorang pemuda tadi yang bertanya dengan Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW menjawab pertanyaan tersebut. Itulah jawabannya. Jangan sia-siakan antara waktu maghrib dengan waktu isya. Baik. Yang belum lagi. Kerana apa tuan-tuan? Baik. Kerana apa? Allah berfirman, yang artinya, kami tulis setiap langkah tapak kaki mereka, semuanya kami hitung. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat darjat. Ini bagi orang yang pergi ke masjid untuk berjamaah. Jadi Allah mengira setiap tapak kaki, langkah kaki mereka, ke masjid dikira satu persatu. Langkah pertama Allah hapuskan dosa. Langkah kedua Allah angkatkan darjahnya. Ya, saya baru nak cakap. Betul. Orang akan tanya, kalau saya naik basikal, kalau saya naik motosikal, kalau saya naik kereta. Kalau naik basikal mungkin sak seran, krek, sak langkah hapus dosa, sak langkah angkat darjat, sak langkah hapus dosa. Naik motor, setiap titisan minyak tadi itu, minyak tes, gitulah agaknya. Menawan yang mana? Minyak bocor lagi akeh. Pasal di sini akeh. Sur itu kan.
Wah, itu lagi laju Allah nak bagi pahala tu. Lagi laju. Dia bagi Allah Taala hapus dosa. Gitulah. Begitulah. Maksudnya dimaksudkan begitu setiap langkah. Sebab zaman dulu kan zaman Rasulullah SAW kan jalan kaki, pergi masjid jalan kaki. Jadi setiap langkah, setiap tapak tu akan dikira. Kalau kita naik kereta, insya-Allah Tuhan akan mengira. Tak tahulah kita cara mengiranya macam mana kan. Tu serserah kepada malaikat. Malaikat yang ngira, mungkar dan nakir. Wagi dikiralah akeh pahala ni. Sing pasti akeh pahala ni, entuk pahala ni. Baik. Maka setiap tetesan minyak tadi tu dibalas kebaikan oleh Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Minta masuk sedikit. Azan. Tolong azan. Kalau tak habis ceritanya nanti. Kita habiskan. Sambung. Bulan depan. Salah, bukan Nakir, Raqib Atid. Raqib Atid. Salah, minta maaf. bukan Nakir, Raqib Atid. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, berbalik kepada 7 sunnah Rasulullah SAW yang perlu kita jaga. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal walaupun sebesar zarah sekalipun tetap dikira pahalanya. Maka subuh itu masih melempah ruah. Dia punya pahalanya. Jadi kita jangan sampai tinggal, kalau boleh jangan ditinggalkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kerana apa tuan-tuan, berbalik kepada taubat tadi, ambil sikit, ada satu yang tertinggal. Sedangkan Rasulullah SAW pun ada melakukan taubat yang mana dia punya mana ni? Katanya bahawa yang artinya bahawa sesungguhnya aku setiap hari bertaubat satu hari 100 kali. Bertaubat satu hari 100 kali. Itu Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ni sebagai umatnya, kalau dapat pun paling tidak samalah dengan Rasulullah SAW 100 kali. Kalau tak dapat pun ya semampu kita lah. Tak apa dia punya sebutan taubat Rasulullah SAW, iaitu istighfar. Baik, untuk meneruskan sikit lagi, yang keempat, jangan tinggalkan solat duha, kerana kunci rezeki terlepas pada solat duha. Jangan tinggal solat duha. Kalau tadi jangan kerjakan solat malam, iaitu solat tahajud, dan yang berhubung dengan solat lagi, iaitu jangan tinggal solat duha. Waktunya iaitu sebelah pagi selepas terbit matahari. Jadi waktu itulah. Tapi yang seelok-eloknya, yang seabdal-abdalnya pada jam lebih kurang pukul 10 pagi. Itu kerana apa? Kerana itu adalah waktu yang sibuk kita. Jadi kalau kita dapat melawan kesibukan tersebut, itulah lebih abdal dan lebih baik. Baik, yang kelima, banyakkan sedekah setiap hari, kerana Allah menyukai orang yang bersedekah, dan malaikat setiap kali kita bersedekah mendoakan kepada orang yang bersedekah setiap hari. Sentiasa malaikat mendoakan kepada orang-orang yang mengeluarkan sedekah, kerana sedekah itu adalah salah satu daripada pencen bagi orang
orang yang meninggal akan datang. Yang itu yang termasuk dalam hadis Rasulullah SAW, apabila mati saja anak Adam, maka terputuslah segala amalannya, melainkan 3 perkara. Yang pertama, ilmu yang memberi manfaat. Yang kedua, sedekah jariah. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Jadi 3 perkara itu yang apabila seorang hamba Allah meninggal, maka semua terputus, melainkan 3 perkara. Yang keenam, jagalah wuduk. Ini jaga wuduk ni susah jugalah. Susah apa? Kadang-kadang wuduk ni kan, saya sendirilah, waktu kita ni belum ada air sembahyang, tak ada apa-apa. Kita tak ada rasa nak buang air, tak ada rasa nak buang angin dan sebagainya. Tapi bila kita dah ambil air sembahyang saja, waktu itulah kita rasa nak terkentut lah, nak buang angin lah. Kadang-kadang kita terpaksa menahan, pasal kita malas nak ambil air sembahyang lagi kan. Kalau lebih-lebih lagi waktu pagi sejuk, dengan keadaan sejuk, kita nak melakukan sembahyang, mengambil air sembahyang tu sejuk. Tapi sepatutnya yang diminta, kita dianjurkan supaya kita jangan batal air sembahyang. Maknanya kita sentiasa ada air sembahyang. Kata kita sentiasa ada air sembahyang. Kalau kita batal, baru air sembahyang. Kalau kita batal, baru air sembahyang. Yang diminta begitu. Sampai ketika kita nak tidur pun, kita yang seeloknya kita ada air sembahyang. Tapi nanti ada orang tu cakap pula, habis tidur laki bini, tidurnya suami isteri. Kalau tidur suami isteri gini, kita boleh ikut waktu macam kita di Mekah. Kita di Mekah kan, kalau waktu tawaf kan kita ikut mazhab yang tersentuh air sembahyang atau sentuh laki-laki dan perempuan tak batal. Kita boleh gunakan itulah. Tapi jangan semua sekali. Hanya untuk itu saja. Jangan nanti biasa-biasa pun tersentuh laki-laki dan perempuan, tak batal, kita ikut mazhab Hambali kata kan. Tak boleh. Hanya tempat tertentu saja. Contohnya kalau kita di Mekah, waktu kita tawaf, kita tawaf memang kita tak boleh mengelak, mesti tersentuhnya sebab orang terlalu rapat. Tersentuh. Begitulah juga kalau waktu kita suami isteri tidur, kerana mengikut pendapat tersebut yang dikatakan bersentuhan antara laki-laki dan perempuan itu jima. Maknanya kalau kita tak melakukan jima, sentuh tak batal. Gitulah. Begitu. Tapi kita mazhab Syafi'i tetap batal. Sama ada kita melakukan jima atau tidak jima, apabila tersentuh aja kulit laki-laki dan perempuan yang halal nikah, maka batal air sembahyang. Tapi kita niatkan kita pindah masa ambil air baru, kita pindah pada pasal Hanafi atau macam mana? Balik lah masa kita masa kita turun turun. Semasa ambil air sembahyang. Udah masa air sembahyang kita ambil biasa. Tapi bila masa kita turun kita pindahlah. Nah, orang memang tak kena, sebab kita ni memang disuruh tidur suami isteri. Tidur suami isteri itu adalah kesempurnaan kita bersuami isteri. Jangan tidurnya satu ngadap sana, satu di sana, satu di sini. Tak boleh. Suami isteri itu kita kena ram-ram sama-sama. Walaupun tak ada apa-apa. Gitulah. Kalau bersatu lagi bagus. Kalau 2-3 ya jejer lah. Tapi dia kalau ada isteri 2 kan, dia tidak digalakkan untuk duduk serumah.
Rumah lain-lain. Iya. Orang mana ya? Nak sing wani lah. Baik, yang ketujuh. Istighfar. Amalkan istighfar setiap hari dan ia boleh menyelesaikan segala masalah. Istighfar. Istighfar ni adalah lafaz taubat. Jadi lafaznya tu mula-mula kita cerita pasal taubat, lepas tu pelaksanaan 7 sunnah Rasul yang kita mesti jaga, dan lastnya itu 7 perkara sunnah Rasul yang kita perlu jaga, iaitu istighfar. Selesai. Yang ketujuh, hendaklah kita amalkan istighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ataupun astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, ataupun astaghfirullahal azim. Kalau ikut Rasulullah SAW, satu hari Rasulullah SAW akan bertaubat sebanyak 100 kali. Itu Rasulullah, Nabi yang memang dah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk surga, dan manusia yang dilindungi oleh Allah Ta'ala daripada melakukan maksiat masih bertaubat. Jadi kita sebagai umatnya, kita perlu mengikut jejak Rasulullah SAW dalam melaksanakan ibadah kepada Allah untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itulah saja untuk malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu dan masa yang sama. Untuk itu, marilah kita sama-sama tutup majlis ini dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.